Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alhamdulillah, kepada yang bercakap dan kepada yang mendengar, jom kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana memanjangkan usia kita, kerana memberi kesempatan, ruang dan peluang kepada kita, kerana memberi kepada kita hidayah dan taufik kepada kita. Alhamdulillah. Ada orang dapat hidayah, taufik tak mampu. Atau anak sekolah, dia minat duduk sini ni, jumpa Haji Rosli, jumpa Abang Hujang, jumpa Abang Zizan, tapi sibuk dengan anak, tak dapat taufik, kemampuan untuk datang sini. Jadi alhamdulillah, kita yang berada sini Allah Ta'ala bagi berkaitan dengan solat berjamaah, berkaitan dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga ni, kita dapat duduk. Alhamdulillah, kan taufik dan hidayah. Jadi jom kita berterusan syukur. Dan ia seperti mana saya sebut dalam firman Allah SWT, bukan pilihan. Syukur bukan pilihan. Sehingga adab syukur, adab doa, dan di antara sebab untuk terima doa, pertama sekali kena puji Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua barulah kena selawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad dan sebagainya. Banyak selawat kita boleh buat. Dia kena buat itu. Dan tutup pun sama juga, kan, apa ni, kita dengan selawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, barulah puji Allah walhamdulillahirabbil alamin. Jadi syukurlah dengan lidah kita, syukurlah dalam hati kita, syukurlah dengan perbuatan kita tentang nikmat Allah yang terlalu banyak sungguh. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebut balik tazkirah dia. In tu'addu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Kiranya kamu hitung nikmat Allah tak terhitung. Banyak sungguh. Kan, banyak sungguh. Syukurlah. Khususnya Allah Ta'ala sebut secara puratanya, qalilan min ibadiyash syakur. Sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi moga-moga kita orang yang bersyukur. Jadi moga-moga dia syukur sebagaimana sabda Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut sini dalam Quran, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, mesti aku tambahkan lagi nikmat aku kepadamu. Kita syukurlah. Moga-moga nikmat hidayah yang dapat ni diperbanyakkan lagi hidayah. Nikmat taufik yang ada ni ditambahkan. Nikmat tafaqquh fidin, kefahaman dalam urusan agama tu tambah lagi. Jadi moga-moga berterusan dapat. Itu janji Allah la yukhliful mi'ad. Tidak menipu, tidak memang tidak mengingkari janji dia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, tak lama lagi 2 bulan lebih kurang Ramadan, lebih kurang bukan ada orang countdown. Dulu ada 100 hari ni kan. Ramadan berapa hari? Allahu akbar. Mana gaduh betul. Tak apalah, maksudnya kita tahu kita approaching dah mendekati Ramadan Boleh Ramadan ni, madrasah Ramadan kita bincang dulu. Saya tadi baca Sahih Bukhari. Orang kata buang tebiat, jauh lagi Ramadan, cerita Ramadan. Manusia ni susah kan. Jadi tak apa. Saya ambil sama juga kitab Imam Nawawi juga, Riyadhus Shalihin, tapi bab dia berkaitan dengan Ramadan. Malah dia makan apa ni? Ada kan? Tak apalah, makan juga rezeki. Tapi nak cerita bab, salah satu bab yang penting yang disebut di Imam Nawawi, nama dia keutamaan lapar. Bahasa Melayu keutamaan lapar, keutamaan kesederhanaan hidup, dan keutamaan mencukupi dengan pakaian. Keutamaan sederhana lah bahasa kita, mencukupi dengan minum dan makan ni sederhana. Wasatiyah, pernah dengar kan wasatiyah? Zaman Ibrahim bin Majid tahu kan? Wasatiyah, maknawiyah, betul. Normaliyah dia tahu kan? Dan juga serta mengekang hawa nafsu. Seulang sekali lagi, bab yang saya nak baca hadis-hadis ayat Quran ni berkaitan dengan relate dengan Ramadan, tentang keutamaan kita kurang makan, keutamaan hidup yang sederhana, keutamaan kita sederhana dalam pakaian, dalam makan, dalam minum, serta pulut kawal hawa nafsu. Sesuai dengan Ramadan. Ramadan nanti setan dah kena belenggu. Lagi setan banyak, setan manusia banyak. Tengok nanti tengah-tengah hari, tengah air tebu sampai dia mesin tu, kaya je kan. Dah makan dah. Nak tengok ni bukan Islam ke? Nampak macam Islam kan? Melayu, tulen lah. Allah SWT berlaku nanti, tengok. Kita tahu sama je. Kan itulah, moga-moga bukan kita, insya-Allah. Jom kita baca bab tu lah. Imam Ghazali, Imam An-Nawawi ni bab tu, bukan Imam An-Nawawi sebut benda tu keutamaan dia. Jadi jom kita tengok. Dia mulai apa pun dengan ayat Quran. Bab apa pun dengan ayat Quran. Firman Allah dalam surah Maryam ayat 59 hingga 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala firman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون. Sadaqallahul Azim. Allah firman dalam surah Maryam yang Imam Nawawi letak mukadimah dalam bab sederhana dalam hidup, kena rasa lapar, kena berpada-pada dengan pakaian, makan, minum dan kekang sungguh-sungguh hawa nafsu, akan firman Allah yang berbunyi, maka datanglah sesudah mereka. Allah Ta'ala sebut pengganti yang menyia-nyiakan solat, yang mengabaikan. Selepas orang beriman nanti akan datang pengganti pula yang mensia-siakan solat, yang memperturutkan hawa nafsu, ikut je hawa nafsu dia. Pengganti mereka nanti, mereka yang kelak akan menemui kesesatan. Orang tu dia akan ikut je hawa nafsu, sia-siakan solat dan sebagainya, dia sebut itu. Lalu mereka ini, kecuali orang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka inilah yang akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikit pun. Orang yang bertaubat daripada kekurangan tadi, dia akan masuk syurga Allah. Dia bermula dengan ayat Al-Quran menceritakan orang yang dapat mengekang hawa nafsu, orang yang tidak menyia-nyiakan solat. Jadi orang yang bersederhana dekat dalam kehidupan dia. Dan kemudian Imam An-Nawawi letak ayat kedua pula tentang suratul Qasas. Qasas ni story, kisah-kisah. Dan story banyak kisah-kisah dekat suratul Qasasun. Kisah ayat 79 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam bab yang sama, فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا لا يا ليت لنا مثل ما أوتي مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Cerita orang kaya ni, cerita Qarun. Jumpa harta siapa pun harta karun. Hari ni kan rupanya karun dah tak ada dah, tak apa dah. Maksud dia Allah Ta'ala berfirman, maka keluarlah Qarun kepada kaum dia. Qarun dijumpa mengikut dia ni kaum dia. Allah kan, ni dia sebut fakharaja ala qaumihi, keluar kepada kaum fi zinatihi, dalam keadaan kemewahan dia, keluar tunjuk kemewahan dia. Qarun keluar berjumpa dengan kaum ni fi zinatihi, dalam keadaan perhiasan dia banyak. Qala allazina yuriduna, kemudian maka berkatalah orang-orang yang yurida hayatid dunya, yang berkendak kat dunia, dia tengok hebatnya Qarun dengan perhiasan yang banyak. Orang yang nak ke dunia, kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa orang yang nak dunia, kata saya baca bahasa Melayu moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Kita tengok orang kaya macam Qarun, Allah kaya Qarun, aku moga-moga kita nanti dapat macam Qarun. Tengok orang yang terpesona dengan dunia, dia tengok orang kaya, moga-moga kita dapat macam Qarun. Allah Ta'ala cerita dalam surah Qasas kita. Boleh ya? Allahumma. Kemudian sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Betul dia kata. Dia benarlah Qarun ni orang yang paling berjaya. Orang beruntung besar Qarun lah. Semua ada. Sedangkan kita selalu ditazkirah tentang surah Mu'minun. Berapa ciri dia orang mewarisi syurga kita? Qad aflahal mu'minun, maka paling beruntunglah orang mukmin. Banyak kan? Banyak. Yang pertama sekali yang jaga solat kan, yang khusyuk dalam solat, yang buang benda lawa macam-macam. Yang akan nanti ulaika humul warisun, mereka itu akan menjadi pewaris. Allazina yarisunal firdaus, mereka ini mewaris surga firdaus. Lawan kepada orang terpesona dengan hebat dan mewahnya Qarun tadi. Jadi kita baca surah Al-Mu'minun, tengok lawan kepada orang ni. Allah sambung lagi, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, orang yang ada ilmu dalam ni, dia kata bila tengok kemewahan, dia kata apa? Allazina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Dia kata macam tu. Orang yang dianugerah kan, dia kata apa? Orang yang Allah Ta'ala bagi faqih, kefahaman dia, yang nampak benda yang benar sebagai benar, yang ada ilmu tu, kecelakaan yang besarlah bagimu wahai Qarun. Orang yang ada ilmu, nampak kekayaan, matilah kau Qarun, nanti kau jawab kat akhirat nanti.
Tu Allah Ta'ala cerita dalam surah Qasas ni, kisah-kisah, stories ni. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang beriman dan orang soleh. Kami nak ganjaran Allah, bukan nak kemewahan hidup, kelebihan dunia semata-mata. Kan kita orang beriman sebagai alat saja. Tu nak macam tu. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Qasas. Imam Nawawi letak satu lagi firman Allah dalam surah tu, At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan untuk memperbanyakkan. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu menziarah kubur atau masuk dalam kubur. Kan? Dia apa last sekali Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-8 tu, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Cerita nak banyak-banyak, Allah Ta'ala kata nanti. Kemudian pada hari kiamat nanti pasti kamu akan ditanya tentang anin na'im, datang kenikmatan telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Dan cerita orang nak banyak-banyak lah kena Allah Ta'ala jaga nanti di akhirat. Summa kalla saya'lamun, nanti kamu akan tahu kan. Baca kan? Baca hati-hati insya-Allah. Moga macam tu. Tu ada lagi ayat surah Isra' pula. Cerita tentang permukaan kena keutamaan kita tak kaya sangat, keutamaan bersederhana apa semua ni. Satu lagi. Boleh lambat lagi waktu Isya. Allah Ta'ala sebut surah Isra' ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Surah Al-Qamar. Dulu Allah Ta'ala cerita. Dulu Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala dia tak bagi, dia bagi dulu. Apa maksud dia? Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan di dunia ni, barang siapa yang dia nak kehidupan dunia ni, kan? Maka kami segerakan baginya di dunia ni apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kami bagi. Nak siapa nak dunia, Allah Ta'ala bagi. Puluh nak rancang elok dapat ni, kan? Bagi. Dan Allah Ta'ala sambung yang kedua. Tapi Allah jaga, dia kata, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Yang tadi, siapa nak dunia bukan nak akhirat, kami tentukan baginya neraka jahanam. Dia akan memasuki ke dalamnya dalam keadaan tercela dan terusir. Allah. Mazmuman, tercela, madhura, terusir. Siapa yang isti'jal, tergesa-gesa nak dunia ni, nak sekarang, Allah. Jangan. Lepas itulah beberapa ayat Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang orang yang puluh nak dunia sangat. Dan Allah Ta'ala, Imam An-Nawawi letak tu, kena lebihkan kepada lapar, lebihkan sederhana hidup, lebih kurang dalam berpakaian, dalam makan, dalam minum, dan kekang hawa nafsu kita ni. Dia buat macam tu. Jom kita tengok hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpul oleh Imam An-Nawawi, Imam Abu Syafi'i. Ini tentang keutamaan benda tu. Allahumma salli Muhammad. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sebut perempuan, radhiyallahu anha. Boleh ya? Apa Aisyah kata? Allah. Qalat, dia sendiri berkata, ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzin sya'irin yawmaini mutatabi'aini. Allah. Aisyah duduk dalam keluarga Nabi Muhammad, dia kata, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti gandum dalam waktu 2 hari berturut-turut, sehinggalah Nabi SAW meninggal dunia. Tak pernah kenyang, melainkan makan roti gandum. Sampai bila? Sampai Nabi SAW, sedangkan dia menguasai dunia luas besar. Masa Nabi SAW masih ada kan, besar je jihad dalam Islam ni. Tapi keluarga Nabi yang disebut oleh Aisyah, dalam waktu 2 hari berturut-turut dia ada. Itu je dah, tidak pernah kenyang dari roti gandum dalam waktu 2 hari berturut-turut, sehingga Nabi SAW meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, disepakati ni Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain pula, ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam munzu qadima al-Madinata min tu'amil barri 3 layalin. Benda yang sama juga, tibaan hatta qubida. Dalam riwayat lain cerita yang sama juga, dia kata, Aisyah kata, sejak menetap di Madinah, keluarga Muhammad SAW tidak pernah kenyang dari makanan yang terbuat dari gandum dalam waktu 3 malam berturut-turut sampai beliau Nabi SAW meninggal dunia. Sedangkan di Madinah ada pembukaan pemerintahan sendiri kan, dah besar kan, Nabi menguasai kan.
Sama juga. Sampai macam tu. Sama juga. Tidak pernah kenyang lebih daripada 3 malam berturut-turut. Sampai Nabi SAW meninggal dunia. Kita sekurangnya bila usia tua, ada juga KWSP banyak kan. Boleh senang lah kata. Anak-anak dah besar kan, boleh bergantung kan kita ni. Nabi SAW punya sederhana sampai dia meninggal dunia. Sampai Islam dah berkembang lah. Sampai macam tu. Sampai kalau duduk di Madinah nanti Fathu Mekah yang menguasai lagi besar. Kan kita dah besar. Allah SWT. Kan setelah hadis yang pertama yang Aisyah cerita kita Allah. Jadi kita tengok hadis yang kedua pula. An Urwah. Sama juga Urwah pula meriwayatkan anak Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu anha, sebab Aisyah berada dekat dengan Nabi SAW. Jadi banyak cerita tentang diri Nabi ni. Tentulah bukan sahabat nampak pakaian, sikap Nabi SAW kan. Aisyah berada dalam keluarga Nabi, sesuai menceritakan tentang hal keadaan Nabi SAW. Allah SWT. Kana staqulu, kata Urwah telah berkata Aisyah, wallahi yabna ukhti in kunna latanzuru ila ahli summa al-hilali salasatu ahillah fi syahrain. Allah SWT. Apa Aisyah kata? Wahai kemana, wallahi ya ibnu ukhti, wahai anak menakan. Ibnu ukhti anak saudara, anak menakan, anak saudara. Ibnu ukhti, anak saudara, wahai anak saudara. Mungkin Urwah ni anak saudara Nabi SAW. Kita keluarga Nabi Allah tegur kita. Dia kata anak menakan, anak saudara. Allah, kita sahabat-sahabat Nabi SAW, Nabi SAW tegur kita. Allah SWT tegur kan. Wahai keluarga menakanku, demi Allah. Aisyah kata apa? Demi Allah, wallahi demi Allah, kami pernah melihat bulan dan melihat bulan dan melihat bulan. Bulan kita melihat 3 kali dalam 2 bulan. Sedangkan di rumah-rumah Rasulullah SAW tidak dinyalakan api sama sekali. 3 kali dia kata lihat bulan, sebulan ke lihat bulan? Bulan Islam mana? Dalam bulan nampak bulan sebut 3 kali. Di rumah Nabi SAW tak dinyalakan api pun. Ke ada gas tu zaman dulu. Mana ada gas zaman dulu kan. Nak bakar lauk kena nyala api. Allah SWT. Allah, kita baca lah Allah itu cerita. Dia sebut hilal. Semua hilal. Hilal ni bulan. Dan bulan hilal. Allah. Salah satu ahillah. 3 kali hilal. 3 kali hilal. 3 kali bulan lah, 3 bulan. Teruk lah. Allah SWT. Kita tengok. Tidak menyalakan api sama sekali. Saya bertanya. Dia tanya Nabi SAW, Ya abayati, wahai bapak aku dia, baby ke, lantas apa yang keluargamu makan? Oh, dia tanya itu. Abu Urwah, dia tanya anak saudara dia tanya Aisyah. Jadi dia tanya, wahai Aisyah, kamu makan apa? Kan diriwayatkan oleh Urwah ni keluarga menakan. Orang sini bagi menakan, orang Kedah bagi menakan. Ibu saudara, keluarga menakan. Bapak saudara, bapak menakan dia bagi. Orang tak bagi menakan. Orang utara bagi keluarga menakan dia bagi. Siapa tulis kitab dia boleh menakan dia. Menakan bapak saudara. Wahai menakan dia kata. Lantas apa yang keluarga kamu makan? Aisyah menjawab, kurma dan air. Kurma dan air. Bulan demi bulan makan kurma dan makan air. Allahumma salli ala Muhammad. Hanya saja kadang-kadang sahabat Ansar di Madinah yang menjadi tetangga Rasulullah SAW, di mana mereka mempunyai sapi perahan, mereka sering menghantarkan air susunya buat Nabi SAW. Kan ada keliling tu golongan Ansar. Ansar ni bukan macam Muhajirin, dia senang sikit. Dia ada gembala ni, dia ada lebih susu, dia hantar kepada keluarga Nabi SAW akan susu dia. Allah SWT. Kita tengok Maka kami meminum air susu tu. Hadis muttafaqun alaih, riwayat dulu Bukhari pun ada, Muslim pun ada. Hadis yang cerita perihal keluarga Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah keadaannya. Bagus dah kita cerita sampai bulan Ramadan nanti. Kita nak pergi pecah bibir sikit. Tak beritahu kita. Sabar, ada banyak ni sapu zaman hari ni. Susah kita. Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya, hadis ketiga yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam bab tadi, supaya ada sentuhan kepada hati kita. An Sa'id
Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sa'id Al-Maqburi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya annahu, bahwanya Abu Hurairah ni marra biqaumin baina aydihim, dia telah lalu satu kaum yang sedang makan syatun masliyatun. Syatun masliyah, sate lah. Zaman dulu ada mungkin panggang lah, panggang kan. Ya, syatun masliyatun sate lah. Apa ni, panggang lah, panggang. Mungkin ayam panggang, zaman tu akan sate kecil, Wallahualam tak tahu. Tapi benda ni panggang, sedap lah. Dia cocok tu. Dan ada, zaman dulu ada, zaman Barbarian dulu, Conan pada panggang kan. Kan, zaman dulu kita tengok dalam cerita-cerita TV tu. Lalu satu kaum, apa ni, Abu Hurairah bahasanya ia melewati satu kaum sedang makan panggang ayam tu. Apa ni, Sa'id Al-Maqburi tu. Ya? Lalu mereka mengajak Sa'id untuk makan bersama mereka, tapi Sa'id menolak dan berkata, Sa'id ni menolak dan berkata, Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' min khubz asy-sya'iri. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Bila dia tengok macam tu, dia kata, dia hidup dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia belum pernah kenyang makan roti gandum. Makan ada sikit orang bagi tu, tapi tak ada sampai kenyang makan roti gandum. Jadi bila dia, apa dia, orang ajak tu, dia tolak sebab dia teringat, orang ni sahabat dekat lagi dengan dia, teringat Rasulullah SAW. Sampai dia mula sampai berjuang, sampai Fathu Mekah, sampai besar jajahan tu, dia kata Nabi SAW sampai meninggal dunia pun tak pernah kenyang makan roti dibuat dari gandum. Wallahualam macam mana. Allah SWT. Itulah kita hari ni makan semua sebab sakit. Dan kita baca hadis tadi tentang sakit semua datang dari sini. Bulan Ramadan ini cerita ni, semua sakit datang dari sini. Jaga ni. Betul. Dalam hari ni pun minyak, gula, garam, sama je, kolesterol, sama je. Nanti kita baca ni. Dia Ahmad pandai babi. Allah SWT. Kita ambil kesempatan benda tu. Dalam riwayat yang lain, bukan cerita lain pula. An Anas radhiyallahu anhu qala, Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik kata dia, lam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata. Sama juga. Kata dia, Rasulullah belum pernah makan dengan piring sampai meninggal dunia. Tu mungkin zaman tu piring ni orang yang level tinggi lah. Wallahualam, kita ngaji nanti lah macam mana Nabi SAW makan. Ini makanan orang yang hebat sikit lah. Dia bagi tu Allah SWT. Khiwanin ni macam plastik lah, piring lah. Allah SWT. Bahasa Melayu dia tulis piring, dia tulis sini khiwanin. Hatta mata, sampai Nabi SAW wafat tak pernah makan. Sederhana pernah makan Nabi SAW. Allah SWT. Wa ma akala khubzan. Beliau juga belum pernah makan roti. Dia sambung, khubzan yang macam mana? Muraqqaqan hatta mata, sampai mati, sampai wafat Nabi SAW, dia tidak pernah makan roti yang dibikin dari tepung yang lembut. Muraqqaqan ni macam diuli semua tu. Memang daripada tepung tapi yang lebih kurang kan. Roti tampal power ingat. Wallahualam, tak tahu lah. Itu tepuk dah ada tanya iman kita lah. Macam-macam pilihan zaman hari ni. Ramadan nanti yang pening kepala dah beli ni. Allah SWT. Jom kita tengok diri kita InsyaAllah. Cantik dia cerita Ramadan nanti. Itu hadis yang diriwayat oleh Bukhari. Dan riwayat yang lain pula, yang Bukhari kata macam tu. Dan riwayat yang lain pula dia kata, wala ra'a syatan samitan bi'ainihi qattun. Dia kata, dan beliau sama sekali tidak pernah makan daging yang salai tu, kambing ni. Daging kambing mungkin dimasak lah, yang sedap. Dalam terjemahan Melayu, sate kambing ni. Wallahualam. Maksud dia ni sate zaman dulu, Wallahualam macam mana. Maksud dia yang dipanggang tu dia sebut dia ni, dia beri SAT sate. Wallahualam, dia cocok. Wallahualam. Kita pergi Arab, kita tengok ni macam mana sebut. Kita sate berapa bulan dia ni, anak birthday beli sate kan. Wallahualam, malam-malam boleh beli kan. Yang pergi makan sate, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Riwayat lain dia kata, tidak pernah makan sate kambing. Wallahualam. Sate maksudnya yang dicocok tu, lepas tu dimakan. Wallahualam. Kita makan tu. Cantik kan nak Ramadan ni, kita cerita dia. Jangan. Wa Nu'man, ada masa lagi? Ada kan? Ada. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dua-dua.
Nu'man dengan Bashir dua-dua sahabat Nabi SAW. Jadi bila kita sebut tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum, dua-dua sahabat Nabi SAW. Qala, kata Nu'man ni, ayah di Bashir tadi, laqad ra'aitu, saya sendiri melihat Nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yaju min ad-dafal ma yamla'u bihi batnah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Allahu akbar. Dia sendiri melihat, dia kata, saya telah melihat Nabi SAW di mana beliau tidak mendapatkan makanan walaupun hanya kurma yang terburuk untuk mengisi perut dia. Saya pernah melihat Nabi, dia tak dapat apa melainkan dia dapat satu kurma yang paling teruk sekali untuk dia makan mengisi perut. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Dia sendiri pernah tengok Nabi, dia kata tak ada. Nabi juga tak ada makanan, dah kali kurma yang paling cikai Nabi dapat untuk mengisi perut. Allah SWT teruk kan? Itu pun ketika Nabi dah wafat, ummati. Kau ingat ke gitu kan? Ummati. Kau ingat apa nak jadi dengan kita? Allah SWT. Itulah kita kan? An Sahal, sama juga Sahlib ni Sa'ad, anak Sahal bin Sa'ad ni radhiyallahu anhu, qala, kata Sahal bin Sa'ad ni, sama juga semua sahabat Nabi, dia nampak apa Nabi buat ni. Maru'ah, sama juga. Maru'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata saya tidak pernah melihat. Sama juga, semua orang kata ru'ah ni melihat. Ru'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama tu? Ru'ah. Man ra'a minkum munkaran, Nabi SAW sebut, barang siapa melihat akan kamu akan kemungkaran, fayughayyiru biyadihi, ubah dia dengan kemampuan kamu, dengan kuasa kamu dan sebagainya. Kan man ra'a begini. Allah an-naqiyya min hayyin ta'atha Allah ta'ala hatta qabadahu Allah ta'ala. Allah. Tidak pernah aku lihat, dia kata dia, Rasulullah tidak pernah melihat roti yang, Sahal bin Sa'id kata Rasulullah sendiri tidak pernah melihat roti yang terbuat daripada tepung yang halus semenjak beliau diutuskan oleh Allah Ta'ala sampai beliau wafat. Maksudnya bukan tak pernah makan dan melihat kemewahan, tak ada. Dia tak dihidangkan dengan kemewahan. Sampai Nabi wafat tak pernah tengok benda tu. Sekarang Allah ke Arab ni, Nabi, lau kana bainana Rasulullah. Pernah tengok orang nasyid tu? Kalau Rasulullah berada bersama kita. Kan benar kan dia nasyid masa Arab itu seronok, lau kana bainana. Kalaulah adalah Rasulullah dia dengan kita. Lau kana bainana ya Rasulullah. Nasyid tu. Nasyid tu kalau boleh tengok tu terjemah kat bawah. Sekarang kita sedap lagu je, lagu Arab ni. Lau kana bainana Rasulullah. Kalaulah Nabi SAW berada bersama kita, tengok kita makan dengan Allah. Allahu akbar. Tidak pernah melihat, Rasulullah tidak pernah melihat roti ni terbuat daripada tepung yang halus semenjak beliau diutus oleh Allah sampai beliau wafat. Ada seorang yang bertanya kepada Sahal, Sahal meriwayatkan hadis ni, apakah pada masa Rasulullah SAW tidak ada sumber api? Kan jalan tidak ada. Hal kana lakum fi aidi Rasulullah SAW manakhil. Manakhil ni macam pembakar, sumber api lah. Bahasa kita sumber api lah, manakhil. Kalau kita tak ada kan zaman tu. Apa ni, bila Sahal cerita kepada apa orang lain kan, zaman Nabi SAW tak ada dapur kan. Itu kan. Apa jawab dia? Orang yang meriwayatkan hadis ni, Allah, Maru'a Rasulullah SAW munqulan min hayyin ta'asullahu ta'ala. Kita baca bahasa Melayu. Lalu ia menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah melihat pengayaan sejak beliau diutus oleh Allah SWT sampai beliau wafat. Dia tidak melihat orang buat pembikinan, buat macam uli daripada bakar, semua tak ada. Kau badoh boleh Allah. Kita pernah tengok orang buat gitu kan? Sampai dia wafat. Allah. Ada seorang lagi bertanya kepada Sahal yang riwayat ni, bagaimana kamu sekalian makan gandum tanpa diayak lebih dahulu? Zaman dulu kan makan terus, kita tak ada nak cantik. Kita zaman ni lepas ayak kisar, cari tepung kalau boleh, kalau beras nak Faiza kan. Lepas tu basmati pula. Macam-macam kan. Allah SWT hari ni tak ada ke dia kata? Dia menjawab, kami menumbuk dan meniup-niupnya, maka berterbanglah apa yang bisa terbang, dan sisanya kami masak. Kan tumbuk-tumbuk ayak elok-elok semua ni tu, buang yang benda yang tak elok tu kan, ambil tu sampai boleh masak. Kan zaman kita kecil-kecil, tampi, zaman sekarang mana ada kita tengok tampi. Saya sempat kena tumbuk sendiri padi, sempat zaman tu. Allahu akbar. Padi yang tak ada mesin tu, kena tumbuk pecah beras, sempat zaman tu. Awal 80-an tempat dia susah lagi. Riwayat Bukhari ni nak menggambarkan macam tu kan. Okey, jom kita baca satu lagi.
An Abi Hurairah, saya baca bahasa Melayu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Nabi SAW keluar pada suatu ketika au lailatin fa idza huwa bi'aibi. Tiba-tiba dia terserempak dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau bertanya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Dia tanya Abu Bakar dengan Umar. Dia keluar, dia tanya. Ketika ni dia tanya, apa yang menyebabkan kalian keluar daripada rumah pada saat-saat ini? Kan? Dia jumpa dua orang sahabat hebat ni. Kan? Beliau apa dia orang kata? Dua-dua qala, la ni lam alif tu, dua-dua orang dia berkata, al-ju'u ya Rasulullah. Ju'. Kami lapar. Sahabat dua-dua orang dua-dua lapar. Dua ju', kami lapar. Allahumma salli ala. Kemudian Nabi jawab, wa ana wallazi nafsi biyadihi la akhrajani allazi akhrajakuma. Allah, sama juga. Kami Umar dengan Abu Bakar kata kami lapar, kami keluar. Lalu Nabi SAW jumpa orang lapar, dia kata apa? Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, yang menyebabkan aku keluar sama dengan apa yang menyebabkan kalian keluar. Marilah sama-sama kita pergi. Aku keluar dari rumah sebab aku lapar ni. Aku jumpa aku pun lapar juga. Allah SWT, semua lapar mereka. Tak ada. Tiga-tiga orang sama aja. Allah SWT, sama aja. Jom kita pergi dia tu. Maka keduanya pun pergi bersama-sama dengan Nabi SAW. Kemudian beliau mendatangi rumah salah seorang sahabat Ansar ni yang senang sikit, berada di Madinah, tolong muhajirin. Nanti bila cerita berhijrah, kita kena mengaji hijrah betul-betul, kenal sahabat Nabi. Allah. Kemudian Nabi tanpa malu bertanya lah. Dia tanya dia tu, di mana si fulan? Maksud dia jumpa perempuan jaga. Di manakah isterimu? Dia tanya. Mana suamimu? Dia tanya kepada isteri tu, mana suami kamu? Lalu orang yang jaga rumah pun menjawab, sedang pergi mengambil air tawar. Ada air. Boleh kita habiskan habis malam ni boleh. Jadi ketika mana jam tu azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sepatutnya kita ingat kepada Nabi SAW sebagai pesuruh Allah. Macam tu kehidupan dia. Allah. Asyhadu ni aku bersaksi, asyhadu anna sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, kita bincang perihal dia tadi. Rasulullah, kekasih Allah, pengutusan daripada Allah. Inilah kehidupan dia. Allah SWT. Okay, habis ni kita salat Isya insya-Allah. Kita baca bahasa Melayu. Zahaba yasta'iz Allah.
kemudian beliau mendatangi salah seorang sahabat Ansar, tapi waktu itu tidak ada di rumah. Ketika isterinya melihat, ahlan, dia kata selamat datang. Bahasa Arab dia ahlan wa sahlan, selamat datang dia kata. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, di mana suamimu? Di mana? Dia menjawab, sedang pergi mengambil air. Hawa, itu bahasa Melayu ni. Al-mak, mak ni air lah. Allah Alam macam mana dia tulis tu. Allah SWT. Tiba-tiba datanglah sahabat Ansar tadi. Dia kata pergi ambil, datanglah. Dan melihat Rasulullah SAW bersama dua sahabatnya, maka berkatalah, Alhamdulillah, pada hari ini tidak ada seorang pun yang mempunyai tidak ada seorang pun yang punya tamu lebih mulia daripada tetamu tu, dia kata. Kena tengok-tengok tu, paling mulia dia kata, dia datang tu. Kemudian ia pergi dan mengambil baki yang berisi kurma setelah masak, kurma yang sudah masak dan buah anggur. Dia ambil kurma yang setengah masak, apa ni kurma disebut dalam dalam bahasa Melayu dia tu semua yang kurang masak sikit, kurma yang masak elok dan juga buah anggur. Wallahu alam lah, canggih kurma ni macam-macam warna sekian setengah, warna ni lain-lain, banyak. Allah, tamar lain. Apa ni dalam Quran tu banyak cerita tu. Dia ambil semua. Buah anggur pun dia ambil juga. Dia ambil. Seraya dia berkata, silakan, dia suruh Nabi SAW dengan sahabat tu makan. Dan ia mengambil pisau. Rasulullah SAW bersabda kepada dia, janganlah kamu menyembelih kambing perahan kamu. Dia ambil pisau nak sembelih, nak masak bagi Nabi SAW makan. Setelah bagi tadi buah-buah kurma yang berbagai tadi, sama Ansar tadi yang senang sikit tadi, yang apa dia balik apa ni Nabi SAW dengan sahabat lapar dia ada tu. Okey, kemudian ia menyembelih kambing. Janganlah kamu sembelih. Nabi SAW sebut, kemudian ia menyembelih kambing. Kan, tapi bukan kambing perahan yang baik tu untuk mereka. Kemudian mereka makan daging kambing itu dan makan yang berada di baki itu, serta mereka minum minuman pula tadi. Dia sembelih kambing yang lain, jangan ambil kambing yang elok. Nabi SAW dia kata tak sembelih tetamu kan. Kalau kita nak hidang, bawa keluar semua sekali kan. Nabi kata ambil yang kambing yang lain kan. Yang perahan boleh ambil susu, ambil yang lain tadi. Allah kan, Nabi tunjuk kepada kita, kalau kita bawa keluar habis satu peti ais kan, baru sedap kan. Orang apa satu, orang macam mana nak roti telur sekali, roti semua sekali, semua sekali lah kalau kita kan. Kalau kita orang punya power kita dia buat gitu kan. Allah SWT kata, dia tak ambil kambing yang boleh diperah susu tadi lah. Kemudian mereka makan daging kambing dan makanan yang berada di baki itu, serta mereka minum minuman pula. Setelah mereka telah kenyang dan segar kembali, Rasulullah SAW bersabda, kita nak ambil dalam keadaan macam ni apa yang Nabi pesan, apa yang bila-bila kita akan guna. Kemudian kita ambil ni peristiwa jadi gitu. Jadi kita nak tengok macam mana Nabi SAW berpesan begitu. Allah SWT. Apa kata Nabi? Walladzina nafsi biyadihi. Kan? Nabi kata walladzina nafsi biyadihi. Dia kata demi Allah yang jiwaku berada di tangan dia. Allah SWT. Latus'alunna an hadzal na'im. Allahu akbar. Ayat macam kita baca ayat tu. Latus'alunna. Setelah Nabi makan, demi zat yang jiwaku berada di tangan, sungguh pada hari kiamat nanti kamu semua yang makan ni, makan sedap tadi, nescaya akan dipersoalkan tentang nikmat makan ni. Latus'alunna an hadzal na'im. Dia kata, kamu akan dipersoalkan nanti. Kan? Semua sekali akan ditanya tentang nikmat ni. Yaumul qiyamah, pada akhirat. Akhrajakum min buyutikumul ju' summa lam turji'u hatta asabakum hadzal na'im. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kalian tadi keluar daripada rumah dalam keadaan perut lapar, kemudian kalian tiada kembali sebelum menikmati hidangan. Kamu dah makan sedap baru kamu balik. Jadi nikmat yang Tuhan bagi ni kamu nescaya akan disoal nanti. Kita ni lebih sekali bukan baru alhamdulillah. Kalau dulu kecil-kecil kalau tak punya tu takkan sebut alhamdulillah. Nak sebut alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin lagi susah, panjang sangat kan. Alhamdulillah tak sebut. Kan? Syukur Allah Taala bagi ada satu istilah Allah Taala buat, ada sendawa. Kalau kita lupa nak sebut kan. Tu adab yang baik tu dah. Alhamdulillah. Itu jangan sebut. Allahumma salli alaihi. Benda macam tu pun Nabi sebut nanti, latus'alunna yawma hadzal na'im. Kamu pasti akan dipersoalkan oleh umat. Allahumma salli alaihi. Jadi itu banyak kita belajar malam ni. Ada peluang dan ruang Allah Taala berbaki sebelum sampai Ramadan.
Sebelum kita cerita dapat puasa, tiap-tiap tahun dah cerita dah. Kita tengok apa implikasi kepada Ramadan terhadap kita, apa dia hikmah Ramadan tu kita nak baca. Banyak tentang Ramadan panjang, Imam Nawawi cerita boleh cerita. Tapi apa pun malam ni kita tengok keutamaan untuk lapar, keutamaan untuk kita dalam hidup ni sederhana, supaya kita berhemah dalam apa ni, beli pakaian, makan, minum, dan nanti kita pulun kekang. Kalau ada kesenangan pun tak masuk sampai ke hati. Boleh kan? Takat di luar kita pergunakan untuk mazra'atul akhirah, tuai hasilnya di hari akhirat nanti insya-Allah. Dan semua sekali akan dipersoalkan. Ya, semua sekali. Jadi moga-moga apa ni ada manfaat yang banyak, ada peluang dan ruang kita baca tidak lain apa yang kita baca daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW kepada sahabat, lalu sampai kepada kita hari ini. Wallahu a'lam. Tuan-tuan. Ya. Satu pencerahan sikit tentang Nabi Muhammad. Tadi ini keperluan dia. Saya ada sedikit confuse sikit Ustaz. Saya pernah dengar Nabi tak boleh bersedekah, tapi Nabi pemberian ataupun mana satu ni. Dia tak boleh bersedekah atau dia tak boleh pemberian. Kata tak boleh bersedekah pula. Dia tak ambil sebagai simpati sedekah, dia ambil sebagai hadiah. Hadiah. Dia tak ambil sedekah sebagai dia orang fakir tu, banyak juga orang perlu kan, dia ambil hadiah. Nabi SAW tak terima sebagai sedekah ni daripada atas ke bawah level lah kita. Dia sangat memerlukan. Dia ambil hadiah. Dengan level dia macam tu, orang tak ada bagi hadiah. Kan kita datang merasmikan sesuatu, orang datang, orang bagi hadiah. Dan hadiah kan, sedekah ni keperluan kita. Nabi SAW ambil penghargaan kepada dia, hadiah. Allah ada ustaz-ustaz ceramah, orang bagi apa nama tu, orang bagi hadiah kenangan tu. Takkan dia tak cukup, dia ambil sebagai penghargaan. Kan kalau sedekah ni macam apa ni, perbezaan di antara dua darjat, kita terambil kan, itu kan. Ada Allah SWT. Boleh kan? Derma boleh kan? Kadang-kadang kita tengok ada setengah ustaz lah, itu sedekah Fatihah daripada Nabi lah. Boleh ke tak boleh? Perkataan sedekah lah. Kadang-kadang kita tengok itu tak itu, sedangkan Nabi tak sedekah. Dia sepatutnya cakap kita hadiah Fatihah pada semua kan. Lughatan bahasa. Nanti kita mengaji, kita mengaji, kita lapik apa adab kita kepada Nabi SAW kan. Dan tak ada kita mengaji. Dia ada satu kitab benda tu kan, tu mungkin bahasa je kot. Bahasa niat dia nak mengingati Nabi SAW kan, mungkin hadiah dan bahasa dalam susah juga. Saya pernah mengaji sekolah Arab, saya sebut sini 9 tahun. Sebut satu at-taharah, lughatan wa istilahan. Lughah dia lain, bahasa dia dan istilah dia lain. Istilah ni maksudnya syarak dia kata apa. Al-wudu, lughah dia apa, istilah dia apa. Kalau kita masa kita ngaji as-salah, lughatan apa-apa, istilah apa tu detail tu pengajian. Kalau masa kita boleh ngaji benda tu lah. Nama dia, tapi kita nak beramal benda yang jelas dan terang kan. Kita sebut wallahu a'lam, boleh kan? Kita ambil makna yang kita boleh mudah faham, kita amalkan harga. Yang lain tu apa ni, tanya orang mahir, wallahu a'lam. Kita tak pandai. Hari ni kita apa ni, hargailah apa yang kita ada, jadikan sebagai semua tu bukan pendakwa raya. Jadi sebagai peguam bela. Pendakwa raya kena simen nanti. Nauzubillah. Jadi kan, jadi peguam bela di akhirat. Semua nanti benda ni datang sedekah kita, datang ibadah yang kita buat dengan harta yang ada tu sebagai peguam bela kita kan di akhirat nanti. Bukan pendakwa raya. Summa latus adunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu akan pasti dipersoal. Dibaca pada sahabat tadi. Jadi kita baca balik. Kita baca balik. Kan Allah SWT. Boleh tuan-tuan? Boleh kan? Jadi apa Nabi SAW. Jom kita baca doa, moga Allah Taala kasihan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, banyak yang kami tidak tahu daripada urusan agama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang faham dalam urusan agama-Mu ya Allah. Ajarkanlah kami al-mutaqin ya Allah. Hidayahkanlah kami jalan-Mu yang lurus ya Allah. Allahumma faqih auladana fid-din. Jadikanlah anak-anak kami juga faqih dalam urusan agama-Mu ya Allah. Allahumma warzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah rezekikanlah kami menuruti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna syahr Ramadan. Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.